Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Cikgu Pai, dan hari ini saya akan ajar tentang tingkatan 4 sejarah bab 1 iaitu warisan negara bangsa. Dalam bab ini ada 4 perkara yang perlu kita pelajari, iaitu yang pertama, ciri-ciri negara bangsa, yang kedua, latar belakang negara bangsa, yang ketiga iaitu keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang, dan yang keempat, peranan pemerintah dan rakyat. Tapi untuk hari ini kita hanya akan fokus kepada 2 sahaja, iaitu ciri-ciri negara bangsa dan juga latar belakang negara bangsa. Apakah yang dimaksudkan dengan warisan? Warisan ni ialah ikutan. Contohnya, baju kurung ini merupakan warisan daripada nenek moyang saya. Maksudnya, baju kurung ini merupakan ikutan daripada nenek moyang saya. Seterusnya, pada hari ini kita hanya akan fokus kepada abad ke-15 iaitu Kesultanan Melayu Melaka. Kerajaan Alam Melayu mempunyai ciri-ciri pembentukan negara bangsa sebelum kedatangan Barat lagi. Dan kerajaan Funan pula, Funan dan Champa diwarisi oleh kerajaan Sriwijaya. Apakah ciri-ciri bagi sebuah negara kerajaan Alam Melayu? Jadi ada 4 ciri-ciri, iaitu raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan rakyat. Raja merupakan tonggak utama dan dianggap suci. Contohnya, Raja Champa dianggap sangat suci kerana dia dikaitkan dengan Dewa Siva. Manakala undang-undang pula, undang-undang ini digunakan di seluruh wilayah pengaruh. Ia menjadi panduan dalam pentadbiran kerajaan. Contohnya, Kerajaan Majapahit memperkenalkan undang-undang Kutera Manawa. Wilayah pengaruh pula merupakan kawasan yang rakyatnya menerima pengaruh daripada raja. Pada zaman dahulu, Kerajaan Funan terkenal dengan kerajaan yang sangat luas kerana wilayahnya meliputi Sungai Mekong sehingga selatan Myanmar dan segenting Keral. Rakyat pula apa? Rakyat ini ialah penduduk dalam sesebuah wilayah yang mempunyai taat setia kepada raja. Bagaimana caranya? Adalah dengan tidak mendahaka. Bagi kerajaan Sriwijaya zaman dahulu, mereka telah menggunakan cara dengan meminum air sumpah bagi menunjukkan kesetiaan kepada sesebuah kerajaan. Seterusnya, kita akan belajar pula tentang ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Bagi kerajaan dan rakyat, untuk memudahkan, kita tengok kepada piramid. Bahagikan piramid kepada 2, iaitu golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Golongan pemerintah berada di bahagian atas, iaitu kerajaan yang mempunyai ahlinya, iaitu raja dan juga pembesar. Manakala rakyat pula berada di bahagian diperintah. Kerajaan adanya raja sebagai pemerintah tertinggi dan diperkukuhkan lagi dengan bantuan para pembesar. Selepas raja, gelaran sultan telah digunakan, iaitu ketika kedatangan Islam. Bagi rakyat terbahagi kepada 2, iaitu rakyat yang merdeka dan hamba. Bagaimana seseorang rakyat itu berada di sebuah wilayah? Caranya ialah rakyat perlu taat setia kepada sultan dan perlu patuh kepada semua undang-undang. Sultan akan menjamin kesejahteraan rakyat dengan balasannya, rakyat perlu mengakui kekuasaan sultan. Dari segi kedaulatan pula, untuk memperkukuhkan sebuah kerajaan, perlunya ada daulat. Apakah maksud daulat? Daulat ini bermaksud lambang kekuasaan tertinggi bagi seseorang sultan. Daulat ini menjadi hak mutlak kepada sultan. Hanya sultan sahaja yang boleh menggunakan daulat. Dan kegunaan daulat ialah untuk mengawal wilayah dan rakyat. Daulat juga diakui oleh kerajaan lain. Dan akhirnya ini menyebabkan berlakunya
kerajaan itu bebas daripada campur tangan kuasa asing. Saya bagi contoh kerajaan dinasti Ming. Dinasti Ming ini merupakan kerajaan yang berada di negara China. Dinasti Ming ini telah mengiktiraf kedaulatan Melaka dengan menghantar Laksamana Cheng Ho ke Melaka untuk mengeratkan hubungan antara China dan Melaka. Seterusnya iaitu wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh merupakan kawasan yang rajanya diterima oleh masyarakat ataupun rakyat. Bagaimana cara memperluaskan wilayah pengaruh? Yang pertama, penaklukan. Yang kedua, naungan. Dan yang ketiga, perkahwinan. Wilayah pengaruh ini menjadi lambang kewibawaan seseorang pemerintah. Ingat ya, semakin luas wilayah pengaruh, semakin berwibawa seorang sultan. Maksudnya, semakin luas kawasan yang sultan mentadbir, maksudnya semakin dia berkuasa. Seterusnya, kita pergi kepada undang-undang. Undang-undang di Melaka ada dua. Satu, Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Macam mana kita nak bezakan antara Undang-Undang Laut Melaka dan Hukum Kanun Melaka? Okey, untuk laut, pegang perkataan laut. Laut, air kan? Dan laut, laut lah. Jadi, bila laut, mesti ada pelayaran, ada perdagangan. Jadi, Undang-Undang Laut Melaka ini fokusnya kepada peraturan pelayaran dan juga jual beli atas kapal. Selain itu, dia juga fokus kepada bidang kuasa nakoda. Bagi Hukum Kanun Melaka pula, nak ingat dia pegang perkataan kanun. Jadi kanun bermaksud hukuman. Hukuman apa? Hukuman jenayah seperti mencuri, mendahaka kepada sultan. Okey. Jadi itu tadi perbezaan. Persamaannya apa? Persamaannya ialah fungsinya, iaitu kedua-dua hukum ataupun undang-undang ini digunakan untuk mengukuhkan sebuah kerajaan dan digunakan untuk melindungi rakyat. Dan undang-undang ini juga berteraskan kepada prinsip Islam. Seterusnya, yang terakhir ialah lambang kebesaran. Apakah yang dimaksudkan dengan lambang? Lambang ialah identiti dan keistimewaan seseorang Sultan Melaka. Dia menjadi simbol kedaulatan dan juga kekuasaan seseorang sultan. Antara identiti ataupun lambang kebesaran bagi sultan ialah adat istiadat, warna seperti warna kuning, nobat iaitu orkestra diraja yang digunakan ketika istiadat pertabalan diraja ataupun hari-hari perayaan yang dilakukan oleh diraja. Dan yang paling berkuasa antara lambang-lambang kebesaran ini ialah Cap Moho. Kenapa Cap Moho sangat berkuasa? Sebab Cap Moho ini ialah mengesahkan arahan sultan. Pada zaman dahulu, sekiranya sultan memerintahkan sesuatu, maka dia akan orang yang membawa perintah sultan itu akan membawa Cap Moho itu. Jadi, apabila ada Cap Moho, maka rakyat pastinya terus akan patuh. Okey, harapnya semua faham tentang bab ini. Semoga anda semua diberikan hati yang tenang, kegembiraan sepanjang melakukan aktiviti kuis sebentar lagi. Itu sahaja untuk hari ini. Pastikan anda menjawab kuis yang telah saya sediakan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam perpaduan.